Revolusi senyap yang mengubah Barcelona. Lapangan terbang Barcelona tidak sedang menghadapi masalah, tetapi ia sedang diubah secara sistematik oleh pelancong dari Malaysia. Pagi itu, seluruh bandar kelihatan normal. Orang ramai menikmati kopi, taksi melintasi Katedral Agung dengan tenang. Tetapi di lapangan terbang El Prat, seorang pegawai operasi menelepon saya dengan suara yang bergetar. Miguel tidak pernah begini. Walaupun pada hari penerbangan tertangguh di seluruh terminal, dia lebih tenang. Kali ini, dia hanya berkata, "Datang segera." Ini bukan kemalangan, bukan juga isu keselamatan. Tapi ia lebih aneh. Dia memberitahu, setiap kali kumpulan pelancong dari Malaysia tiba di kawasan daftar masuk, pemeriksaan keselamatan, dan bahkan di kedai bebas cukai, aliran kerja menjadi lancar secara luar biasa. Seolah-olah ada seseorang yang mengatur rentak seluruh lapangan terbang. Apa yang lebih mengejutkan ialah penumpang dari negara lain mula cuba meniru gaya mereka. Tetapi Miguel berkata, yang asli boleh dikenali dalam 3 saat. Pada masa itu, saya belum sedar bahawa apa yang bakal saya saksikan bukanlah sekadar tingkah laku pelancongan, tetapi kuasa sebuah budaya yang perlahan-lahan mengubah keseluruhan sistem secara senyap. Saya meletakkan cawan kopi saya perlahan-lahan, walaupun isinya masih hampir separuh. Suara Miguel di telefon sudah cukup untuk mengubah pagi yang biasa menjadi luar biasa. Saya mencapai buku nota, perakam suara, dan jaket, lalu bergegas turun memanggil taksi. Ketika pintu kereta ditutup, ayat terakhirnya masih terngiang-ngiang di kepala saya. Datang secepat mungkin, dan jangan anggap ini hanya cerita tentang pelancong. Jalan raya di Barcelona pada waktu pagi belum begitu sesak. Cahaya matahari pagi yang landai menyinari bangunan-bangunan batu lama, mencipta suasana yang kelihatan terlalu damai. Saya memandang keluar tingkap, tetapi fikiran saya melayang. Sebelah tangan membuka aplikasi berita tempatan, memeriksa jika ada sebarang insiden di lapangan terbang. Kebakaran, gangguan sistem, protes, tiada apa-apa. Semuanya sunyi luar biasa. Semakin sunyi, semakin saya merasakan sesuatu yang lebih besar sedang berlaku di sebalik tabir. Pemandu teksi itu menjeling saya melalui cermin pandang belakang. "Ke El Prat tergesa-gesa begini, ada apa-apa ke Puan?" Saya menjawab ringkas, "Saya belum pasti." Tapi orang yang menelepon saya bukan jenis yang mudah panik. Dia mengangguk perlahan, seolah-olah faham walaupun tidak tahu butirannya. Dia memasang radio dengan perlahan, tetapi saya hampir tidak mendengar lagunya. Pikiran saya ligat menyusun pelbagai kemungkinan. Sebagai wartawan dengan lebih 10 tahun pengalaman, naluri saya tajam. Apabila taksi menghampiri lapangan terbang, saya mula melihat sesuatu yang membuatkan nafas saya perlahan secara automatik. Bukan pemandangan huru-hara, tetapi kesiapsiagaan yang luar biasa. Kenderaan perkhidmatan darat bergerak berirama. Beberapa pegawai sudah berada di posisi mereka sedikit lebih awal daripada biasa. Wajah mereka bukan cemas, tetapi seperti sedang mengawasi sesuatu yang sukar dijelaskan. Saya pernah melihat lapangan terbang semasa kecemasan sebenar beberapa kali, dan ini sama sekali tidak sama. Ini bukan kekecohan, tetapi ketegangan yang senyap. Miguel menunggu saya di sebuah kafe di tingkat 2 terminal. Saya menaiki eskalator lebih laju daripada biasa dan melihatnya sudah sedia menunggu. 2 fail dokumen terletak di atas meja. Teleponnya diletakkan meniarap di sebelah cawan espresso yang hampir tidak disentuh. Dia bangun sebaik sahaja melihat saya. Perkara pertama yang saya perasan bukanlah ucapannya, tetapi tangannya yang sejuk luar biasa ketika kami berjabat tangan. "Terima kasih kerana datang cepat," katanya. Suaranya perlahan tetapi jelas. Saya tak mahu bincangkan ini lebih lanjut melalui telefon. Saya duduk, membuka buku nota, dan memandangnya tepat. "Baiklah, apa sebenarnya ini? Awak buat saya terfikir tentang krisis tahap tertinggi." Miguel menggelengkan kepala. "Itulah masalahnya. Jika ini krisis biasa, lebih mudah untuk dijelaskan. Tetapi apa yang berlaku sekarang seolah-olah kita sedang melihat seluruh sistem berubah haluan kerana tingkah laku sekelompok penumpang." Saya terdiam sejenak. "Sekelompok? Maksud awak kumpulan pelancong?" "Ya, tetapi bukan kumpulan pelancong biasa." Dia mencondongkan badannya sedikit, merendahkan suara. "Sejak beberapa bulan lalu, setiap pagi Selasa dan Jumaat, kami ada penerbangan dengan kumpulan besar penumpang dari Malaysia. Pada mulanya, pasukan saya fikir ia hanya kebetulan aliran kerja menjadi lebih lancar. Tetapi apabila data mula berulang, kami mula nampak satu corak yang terlalu jelas untuk dipanggil kebetulan." Saya diam, memberinya ruang. Dia membuka fail pertama,
menolak beberapa helai cetakan. Ia adalah jadual aliran penumpang, graf kepadatan di kaunter daftar masuk, masa menunggu di pemeriksaan keselamatan, dan nota lapangan daripada pegawai setiap unit. Saya belum membacanya secara terperinci, tetapi melihatkan ada nota dari pelbagai jabatan daftar masuk, keselamatan, kedai, kebersihan. Saya tahu ini bukan sekadar perasaan peribadi Miguel. Awak nak beritahu saya bahawa sekumpulan pelancong membuatkan lapangan terbang berfungsi dengan lebih baik? Saya bertanya perlahan, menguji sama ada saya faham dengan betul. Miguel ketawa kecil tanpa rasa lucu. Ayat itu betul, tetapi belum lengkap. Apa yang menakutkan atau patut saya katakan menakjubkan, ialah mereka tidak berniat untuk mengubah kita. Mereka hanya menggunakan lapangan terbang dengan sangat teratur, sangat bersedia dan dengan tahap kesopanan yang amat tinggi. Sistem kita pula bertindak balas terhadap tingkah laku itu sehingga terpaksa menyesuaikan diri. Saya mula merasakan getaran di dada. Perasaan yang dialami wartawan apabila cerita di depan mata mula berkembang dari berita aneh menjadi cerminan masyarakat. Jadi, kenapa awak telefon saya hari ini, bukan minggu lepas? Saya bertanya. Miguel memandang saya tepat dan membuka fail kedua. Kali ini, ia adalah memo dalaman ringkas dari beberapa ketua unit dengan bulatan merah di bawah beberapa ayat. Dia menunjukkannya satu persatu. Pegawai baru mula meniru cara penjelasan ringkas. Penumpang negara lain mula bersiap sedia sebelum tiba di pusat pemeriksaan apabila melihat kumpulan Malaysia. Kedai mengubah kedudukan papan tanda agar selaras dengan laluan kumpulan ini. Sebab semalam, katanya perlahan, saya terima laporan bahawa penumpang dari negara lain mula cuba meniru corak mereka. Dan sesetengah staf kami memanggil tingkah laku ini aliran Malaysia atau Malaysian Flow. Ketika itu saya tahu, ini bukan lagi soal operasi harian, tetapi titik permulaan perubahan piawaian. Saya mengangkat muka dari dokumen, memandang keluar kaca kafe. Aliran manusia tidak berhenti, tetapi pandangan saya sudah berubah. Dari seseorang yang melihat orang ramai sebagai satu entiti, kini saya cuba mencari corak dalam pergerakan mereka. Miguel menyambung dengan nada yang lebih tenang, tetapi lebih berat. Esok pagi, pukul 7.00 tepat, datang lagi. Saya akan bawa awak turun untuk lihat sendiri dengan mata awak. Bukan sekadar graf, bukan sekadar cerita. Awak akan lihat sendiri mengapa ramai pegawai berkata perkara yang sama. Kumpulan ini bukan sekadar melalui lapangan terbang. Mereka sedang mengajar seluruh lapangan terbang ini untuk berfungsi dengan lebih baik. Saya menutup buku nota perlahan-lahan. Perasaan saya ketika itu bukan sekadar teruja, tetapi ada satu rasa tanggung jawab. Saya tahu jika saya mahu menulis cerita ini, saya tidak boleh menulisnya seperti berita pelancongan biasa, kerana intipatinya jauh lebih mendalam. Ia bercakap tentang sesuatu yang sering kita abaikan. Tingkah laku kecil yang diulang dengan disiplin dan budi bahasa mampu mengubah sebuah sistem yang besar. Baiklah, saya menjawab. Esok pukul 7.00 pagi, saya akan datang. Dan kali ini, saya akan melihatnya lebih mendalam daripada pemerhati biasa. Miguel mengangguk, seolah-olah lega akhirnya ada orang lain yang melihat ini bukan perkara kecil. Ketika saya bangun dari meja, saya belum tahu apa yang akan saya saksikan esok pagi. Tetapi satu perkara yang saya pasti, cerita ini tidak akan berakhir di lapangan terbang dan mungkin tidak akan berakhir di Barcelona sahaja. Keesokan paginya, saya tiba di lapangan terbang El Prat hampir setengah jam lebih awal. Langit belum terang sepenuhnya. Cahaya biru suram subuh membuatkan kaca bangunan terminal kelihatan lebih sejuk dan senyap daripada biasa. Saya sengaja datang awal kerana Miguel berpesan dengan jelas, jika mahu faham sepenuhnya, kita mesti lihat sebelum semuanya bermula, bukan hanya apabila hasilnya sudah berlaku. Saya membeli secawan kopi kecil dan memilih untuk berdiri di satu sudut yang membolehkan saya melihat kawasan daftar masuk dan laluan ke pemeriksaan keselamatan. Pada waktu itu, lapangan terbang masih dalam keadaan yang biasa saya lihat. Ada penumpang menarik bagasi terlalu laju hingga rodanya berbunyi bising. Ada yang berhenti di tengah jalan untuk mencari pasport, menoleh ke kiri dan kanan seolah-olah mencari papan tanda. Keluarga dengan anak-anak mula memanggil sesama sendiri, bertanya kaunter mana, pasport di mana. Keadaan tidaklah teruk, tetapi ia dipenuhi dengan geseran-geseran kecil yang berlaku serentak. Saya melihat jam tangan, 6.57 pagi. Tiada apa-apa yang dramatik berlaku. Tiada pengumuman khas, tiada pegawai berlari, tiada isyarat amaran. Tetapi saya mula melihat rentak ruang di hadapan saya berubah secara aneh.
Ia seperti aliran sungai, yang tadinya bergelora melanggar batu-batu kini mula mengalir lancar tanpa disedari. Kumpulan pertama yang saya perhatikan terdiri daripada kira-kira 20 orang pelancong dari Malaysia seperti yang dikatakan Miguel. Apa yang menarik perhatian saya bukanlah pakaian atau beg mereka, tetapi cara mereka menggunakan ruang. Mereka tidak berjalan berhimpit sehingga menghalang laluan, dan tidak juga berselerak sehingga perlu memanggil sesama sendiri. Mereka menjaga jarak yang sempurna, seolah-olah masing-masing tahu peranan mereka. Seorang wanita dalam lingkungan usia pertengahan, yang saya anggap sebagai ketua kumpulan, langsung tidak menjerit memberi arahan. Dia hanya mengangkat tangan dan memberi isyarat ringkas 2 kali. Orang di belakang segera memperlahankan langkah untuk memberi laluan kepada warga emas. Individu yang memegang dokumen kumpulan beralih sedikit ke tepi, memberi ruang kepada penumpang lain untuk lalu, sebelum menyertai barisan semula apabila ada ruang. Saya berkelip perlahan. Ini bukan pemandangan disiplin ketenteraan yang kaku dan membuat orang lain tidak selesa. Ini adalah keteraturan yang lembut, sopan, dan hampir tidak menuntut ruang daripada sesiapapun. Saya mula mengikut dari jarak yang tidak mengganggu, cuba memerhatikan butiran-butiran kecil. Semakin saya lihat, semakin saya faham mengapa Miguel menggunakan istilah aliran Malaysia. Sebelum tiba di barisan daftar masuk, beberapa ahli kumpulan berhenti di kawasan lapang di tepi. Hanya beberapa saat, tetapi bukan kerana keliru. Mereka berhenti untuk melakukan perkara yang sama secara teratur. Mengeluarkan pasport, telefon, membuka dokumen perjalanan, memeriksa tag bagasi. Ada yang membantu warga emas membuka zip bag untuk mengambil barang keperluan. Semuanya berlaku dalam senyap, tanpa desakan, tanpa rasa cemas. Suasana kumpulan itu sangat aneh. Walaupun perlu menguruskan banyak perkara, tiada langsung rasa tertekan, hanya ketenangan yang bergerak ke hadapan. Sekumpulan penumpang lain, bukan dari Malaysia, berjalan berhampiran. Mereka melihat sekilas, kemudian seolah-olah mula meniru tanpa sedar. Seorang lelaki tergesa-gesa mengeluarkan komputer ribanya dari beg sebelum tiba di pemeriksaan. Seorang lagi membawa anaknya ke tepi untuk menyusun barang, bukannya berhenti di tengah jalan. Saya melihat adegan itu dan sedikit meremang. Ini bukan sekadar berkelakuan baik. Ini adalah tingkah laku yang berjangkit melalui penglihatan. Tidak perlu sesiapa memberitahu, tidak perlu poster etika. Cukup dengan contoh yang jelas, orang lain mula menyesuaikan diri. Nampak tak? Suara Lucia kedengaran dari belakang. Saya menoleh dan melihatnya dalam uniform daftar masuk, wajahnya lebih ceria hari ini. Ia sentiasa bermula sebelum mereka sampai ke kaunter. Kebanyakan orang fikir kelancaran datang dari pegawai, tetapi sebenarnya ia bermula dengan persediaan penumpang. Saya mengangguk, mata saya tidak lepas dari pemandangan di hadapan. Saya mula faham kenapa awak kata mereka tidak seperti kumpulan pelancong lain. Lucia tersenyum nipis. Yang berbeza bukan sahaja kelajuan, tetapi cara mereka berfikir. Mereka seolah-olah sudah berfikir lebih awal tentang bagaimana untuk tidak menjadi beban kepada ritma kolektif. Ayat itu menusuk saya. Tidak menjadi beban kepada ritma kolektif. Ia adalah penjelasan yang jauh lebih mendalam daripada perkataan teratur. Ia membawa maksud kesedaran bahawa ruang awam bukanlah pentas untuk seorang individu. Semua orang menggunakan sistem yang sama, dan persediaan satu orang boleh mengurangkan kepenatan ramai orang lain. Saya terus memerhati dan melihat butiran yang mengukuhkan lagi idea itu. Apabila seorang ahli kumpulan Malaysia itu kelihatan tidak menjumpai sesuatu, dia tidak berhenti mencari di tengah barisan. Sebaliknya, dia segera meminta izin untuk berundur ke tepi. Rakannya membantu memegang dokumennya, jadi penumpang di belakang tidak terganggu walau sedikit pun. Insiden itu sangat kecil, mungkin tidak disedari jika tidak diperhatikan dengan teliti. Tetapi sebagai seorang wartawan, saya tahu kadangkala perkara yang mengubah sistem bukanlah peristiwa besar, tetapi keputusan-keputusan kecil yang berulang seperti ini. Kumpulan itu perlahan-lahan bergerak ke zon seterusnya. Saya tidak berasa seperti sedang melihat pelancong. Saya berasa seperti sedang menyaksikan satu budaya sedang bekerja di hadapan saya. Bukan melalui kata-kata indah atau kempen publicity, tetapi melalui gerak isyarat, nada suara, jarak, kesabaran dan pertimbangan terhadap orang lain dalam butiran yang hampir tidak pernah disebut. Saya berpaling kepada Lucia sekali lagi, kali ini bukan dengan rasa ingin tahu, tetapi dengan kesedaran seseorang yang semakin jelas melihat teras cerita. Saya perlu ikut mereka. Ini bukan soal mereka nampak baik di mata orang lain.
Ini soal bagaimana satu jenis tingkah laku benar-benar mengubah geseran dalam keseluruhan sistem. Lucia mengangguk. Dan awak baru lihat permulaannya. Tunggu sehingga awak lihat di kaunter sebenar dan di pemeriksaan keselamatan. Awak akan nampak lebih jelas lagi. Saya menarik nafas dalam, menyimpan buku nota ke dalam beg, dan melangkah mengikut arah kumpulan pelancong Malaysia itu. Ketika itu saya tahu, apa yang Miguel panggil sebagai perubahan piawaian bukanlah kata-kata yang berlebihan. Dan apa yang perlu saya lakukan seterusnya bukan sekadar merakam pemandangan yang menakjubkan, tetapi menjelaskan mengapa kesopanan, persediaan, dan sikap tidak mengganggu orang lain mempunyai kuasa yang cukup untuk menggerakkan sebuah sistem yang besar. Saya dan Lucia berjalan ke zon daftar masuk. Dari apa yang saya lihat tadi, saya mula faham bahawa lapangan terbang ini berubah bukan hanya kerana arahan baru. Ia berubah kerana sekumpulan orang menggunakannya dengan penuh kesedaran, sehingga keseluruhan sistem bertindak balas. Lucia membawa saya berdiri di tepi barisan daftar masuk di satu tempat yang tidak mengganggu. Dari situ, saya dapat melihat beberapa kaunter serentak dan perbezaannya sangat ketara. Kumpulan penumpang lain masih menunjukkan pemandangan biasa, membuka beg mencari pasport pada saat akhir, bertanya sesama sendiri beg mana yang perlu didaftar masuk, menyusun semula barang di hadapan kaunter kerana berat berlebihan. Ada yang terlupa dokumen sehingga terpaksa keluar dari barisan. Semuanya nampak kecil, tetapi apabila berlaku serentak, ia membuatkan rentak kerja terganggu berkali-kali. Inilah yang kami panggil geseran di barisan hadapan, kata Lucia sambil menunjuk ke arah monitor kaunter. Kerja daftar masuk bukan susah kerana sistemnya rumit, tetapi kerana ketidaksediaan berlaku di depan kita sepanjang masa dan kita perlu selesaikannya serta-merta. Dan dengan kumpulan dari Malaysia, di mana geseran ini paling banyak berkurangan? Saya bertanya. Lucia tersenyum kecil, gembira saya bertanya soalan yang tepat. Sebelum kaunter, bukan di kaunter, katanya sambil menunjuk ke kawasan menunggu sebelum barisan. Orang ramai fikir kelajuan datang dari pegawai yang menaip laju. Sebenarnya, kelajuan datang dari 30 saat sebelum mereka tiba di kaunter. Jika penumpang bersedia dengan betul, kerja kami akan mengalir lancar. Saya memerhati dengan teliti. Kumpulan pelancong Malaysia yang sama mula menyusun diri secara teratur. Seorang memegang sampul berisi dokumen kumpulan, tetapi setiap individu juga sudah menyediakan pasport dan maklumat peribadi mereka. Mereka tidak berhimpit di hadapan barisan, menunggu giliran baru hendak bersedia. Mereka sudah bersiap sejak awal lagi. Yang menarik, tiada siapa yang menunjukkan riak tertekan, tiada keluhan, tiada rumutan tentang menunggu lama. Tengok tu, bisik Lucia. Seorang lelaki dalam lingkungan lewat 50 koman dalam kumpulan itu meletakkan bagasinya di atas penimbang. Dia meletakkannya dengan yakin, bukan dengan gaya mencuba nasib. Skrin menunjukkan berat yang tepat seperti yang ditetapkan, hampir tiada perbezaan. Mereka timbang dulu sebelum datang. Selalunya, perbezaannya kurang daripada setengah kilogram. Saya ketawa kecil, kagum. Sebagai seseorang yang kerap mengembara, saya tahu isu berat bagasi sahaja boleh menimbulkan kekecohan. Satu insiden membuka beg di kaunter bukan hanya melambatkan satu orang, tetapi seluruh barisan, pegawai menjadi stres, dan suasana keseluruhan menjadi tegang. Jadi, purata masa sangat berbeza? Saya bertanya. Lucia mengangguk. Sangat. Penumpang biasa yang tidak bersedia mungkin mengambil masa 3,5 minit setiap seorang. Sesetengah kes lebih lama. Tetapi dengan kumpulan dari Malaysia yang bersedia, ada yang mengambil masa kurang dari 2 minit. Yang penting, rentaknya tidak terganggu. Ini membolehkan kami mengekalkan kelajuan secara berterusan. Dia berhenti sejenak. Apabila aliran lancar, pegawai tidak letih secara emosi. Awak faham kan? Sangat berbeza antara kerja yang sibuk tetapi lancar dengan kerja yang tidak lebih sibuk tetapi tersangkut setiap 2 minit. Saya faham serta-merta. Ini bukan hanya soal masa, tetapi tenaga pekerja. Apabila geseran berkurangan, pegawai tidak perlu menghabiskan tenaga untuk menyelesaikan masalah kecil sepanjang masa. Mereka mempunyai ruang emosi untuk bersikap sopan, teliti, dan membantu penumpang yang benar-benar memerlukan. Pada masa itu, satu insiden kecil berlaku yang menunjukkan satu lagi dimensi cerita ini. Sepasang penumpang dari negara lain di barisan sebelah mula menghadapi masalah dokumen. Mereka kelihatan keliru dan bercakap dengan suara yang semakin kuat. Seorang wanita muda dalam kumpulan Malaysia itu menoleh sekejap, kemudian berundur sedikit untuk meluaskan laluan. Dia tidak campur tangan,
tetapi memilih untuk melakukan perkara kecil yang membantu mengurangkan kesesakan di sekitar titik masalah. Ia satu keputusan yang sangat kecil, tetapi bagi saya, ia amat bermakna. Ia mencerminkan satu cara berfikir. Apabila melihat masalah, tidak semestinya kita perlu menjadi pusat penyelesaian. Kadangkala, dengan tidak menghalang, tidak menambah beban, dan memberi ruang adalah satu bentuk budi bahasa. Lucia melihat adegan itu dan berkata perlahan, "Inilah yang saya maksudkan. Mereka bukan sahaja teratur, tetapi mereka mempunyai rasa terhadap rentak orang lain." Perkataan rasa terhadap rentak orang lain menghubungkan semua yang saya lihat sejak pagi tadi. Aliran Malaysia tidak wujud kerana latihan ala tentera. Ia lahir dari satu amalan dalaman yang lebih ringkas. Berfikir terlebih dahulu, jika saya buat begini, adakah orang lain akan kurang penat? Dan mengulanginya sehingga menjadi tabiat. Saya segera mencatat ayat itu. Kecekapan sebenar mungkin tidak bermula dengan teknologi, tetapi dengan etika yang diamalkan sehingga menjadi budaya. Lucia berpaling kepada saya lagi. "Awak belum lihat lagi semasa ada kelewatan penerbangan. Kalau awak lihat, awak akan lebih faham mengapa ramai pegawai bercakap tentang mereka dengan rasa terima kasih, bukan sekadar pujian." Saya mengangkat muka dari buku nota. Perasaan saya ketika itu bukan sahaja teruja, tetapi ada rasa hormat yang mula timbul. Apa yang saya saksikan bukanlah kemahiran mengembara, tetapi satu pelajaran tentang hidup bersama di ruang awam. Pelajaran yang cukup berkuasa untuk mengubah rentak sebuah sistem. Saya sedar, siasatan saya perlu lebih mendalam. Saya perlu mencari jawapan, budaya macam mana yang mengajar sekumpulan manusia untuk membawa keteraturan dan kelembutan serentak, tanpa rasa terpaksa. Baru saja saya hendak menyimpan buku nota, Lucia menyentuh siku saya dengan lembut. "Tunggu sekejap. Ada sesuatu yang saya nak tunjukkan pada awak." Nadanya serius. Dia membawa saya ke belakang kaunter, melalui laluan staf ke satu ruang simpanan kecil. Dia membuka sebuah kotak berisi barang hilang dan mengeluarkan satu fail plastik jernih. Di dalamnya, ada beberapa helai kertas yang dilipat kemas. Di penjuru atas, ada tulisan bahasa Melayu dan Inggris. "Kumpulan semalam tertinggal ini," kata Lucia. "Sepatutnya saya hantar ke bahagian barang hilang, tetapi saya sempat buat salinan, kerana saya rasa ini menjelaskan segala-galanya." Saya mengambil kertas itu. Ia adalah jadual perjalanan kumpulan dari Malaysia, tetapi jauh lebih terperinci daripada yang saya bayangkan. Ia bukan sekadar senarai tempat lawatan, tetapi satu kerangka perjalanan yang dirancang seperti projek kecil. Jadual di sebelah kiri menyenaraikan masa dalam selang 15 minit. Ada kod warna yang jelas, biru muda untuk perjalanan, kuning untuk masa simpanan, hijau untuk aktiviti utama, dan oranye untuk masa penimbal untuk kelengahan. Rehat berkumpul semula. Saya terpegun dengan perkataan berkumpul semula. Mereka merancang bukan untuk bergerak pantas semata-mata, tetapi untuk menyelaraskan semula rentak kumpulan. Halaman seterusnya lebih menakjubkan. Ada senarai penilaian kepadatan di setiap lokasi mengikut masa, dengan nota seperti, jika barisan melebihi X minit, beralih ke lokasi B dahulu. Semuanya ditulis seolah-olah mereka mahu melindungi tenaga kumpulan daripada habis menunggu. "Mereka bukan sekadar pandai merancang," saya berbisik. "Mereka merancang untuk mengelakkan stres." Lucia tersenyum dan menunjuk ke halaman lain. "Yang ini awak pasti suka." Halaman itu menyenaraikan cadangan membeli belah mengikut kawasan dan masa yang sesuai, lengkap dengan anggaran harga dalam euro dan ringgit Malaysia. Ada nota tentang kedai mana yang proses tuntutan cukainya mudah dan kedai mana yang kurang sesak. Tetapi apa yang benar-benar membuatkan saya terdiam ada di halaman terakhir, bukan jadual, bukan angka. Ia satu tajuk kecil yang dicetak tebal, etika kumpulan, nota kesopanan awam. Saya membaca setiap baris perlahan-lahan. Sediakan dokumen sebelum beratur, agar orang di belakang tidak menunggu lama. Jika perlu menyusun barang, berundur dari laluan utama dahulu. Gunakan suara yang perlahan di kawasan tertutup. Ambil gambar tanpa menghalang laluan orang lain. Beri masa kepada rakan seperjalanan dan warga emas. Jika timbul masalah, bertenang dan susun keutamaan sebelum bertanya kepada pegawai. Jaga emosi kumpulan dengan baik, kerana suasana adalah sebahagian daripada perjalanan. Saya mengangkat muka perlahan-lahan. Hati saya terasa berat dan lembut pada masa yang sama. Ini bukan bukti ketepatan seperti yang sering digambarkan tentang sesetengah pelancong Asia. Ini adalah bukti niat-niat untuk mengembara, tanpa memindahkan beban kesenangan diri kepada orang lain. "Inilah yang saya mahu awak lihat," kata Lucia.
Pada mulanya saya fikir mereka hanya pandai menguruskan perjalanan. Tetapi selepas melihat halaman ini, saya faham. Sebab segalanya lancar bukanlah kerana mereka tergesa-gesa, tetapi kerana mereka memikirkan orang lain sebelum bertindak. Kata-kata itu mengangkat pemahaman saya ke tahap yang lebih tinggi. Saya mula sedar bahawa nadi aliran Malaysia mungkin bukan kelajuan. Kelajuan hanyalah hasil. Puncanya adalah persediaan yang penuh kesedaran dan niat untuk tidak mewujudkan geseran di ruang bersama. Saya meminta izin Lucia untuk mengambil gambar salinan dokumen itu. "Awak tahu," kata saya dengan serius, "awak baru sahaja mengubah keseluruhan perspektif saya tentang cerita ini." Lucia ketawa kecil. "Saya cuma rasa, kalau ada sesiapa yang mahu ceritakan hal ini, orang itu mesti ceritakannya lebih daripada sekadar perkataan teratur. Kerana apa yang kami lihat setiap hari jauh lebih mendalam." Saya mengangguk perlahan. Haluan siasatan saya kini jelas. Daripada menulis tentang bagaimana pelancong Malaysia melancarkan operasi lapangan terbang, kini persoalannya menjadi lebih besar. Budaya apakah yang mengajar seseorang untuk merancang kehidupan pribadinya sambil mengambil kira kepenatan orang yang tidak dikenali di ruang awam sehingga ke tahap ini? Saya menyimpan salinan itu dan memandang ke dewan penumpang sekali lagi. Pandangan saya sudah berubah sepenuhnya. Saya bukan lagi melihat orang ramai, tetapi satu cara berfikir yang sedang bergerak melalui lapangan terbang. Senyap, sopan, dan cukup berkuasa. Langkah saya seterusnya bukan lagi hanya untuk melihat bagaimana aliran Malaysia mempercepatkan daftar masuk, tetapi untuk mengikuti aliran ini ke dalam pesawat, ke kedai-kedai dan ke bandar, untuk melihat apa lagi yang mampu diubahnya. Pagi baru di Kuala Lumpur. Cahaya matahari masuk dengan lembut. Bunyi kota mula kedengaran. Tayar kereta yang perlahan. Suara orang berbual di kedai kopi. Sapaan mesra peniaga kepada pelanggan. Kamil sudah bangun, berdiri di tingkap memerhati jalan. Dia melihat orang ramai berjalan pantas tetapi tidak berlanggar. Dia melihat seorang peniaga gerai berhenti untuk memberi laluan kepada orang melintas. Dia melihat senyuman yang ikhlas. Dia menoleh ke arah Henry, suaminya, yang sedang menyusun dokumen di atas meja. "Kita ada beberapa jam lagi sebelum ke lapangan terbang," kata Kamil lembut. "Jom kita jalan-jalan sekejap." Henry terdiam sejenak. "Baiklah. Tapi awasi masa. Dia masih memerlukan syarat untuk rasa selamat." Mereka keluar dari hotel, melalui sebuah restoran sarapan yang berbau wangi nasi lemak. Penjualnya menyapa setiap pelanggan seolah-olah mereka saudara. Henry memerhati, seolah-olah sedang mempelajari satu bahasa baru, bahasa budi bahasa tanpa kata. Di sebuah kedai kopi kecil, barista tersenyum dan bertanya, "Manis tak, Puan?" Camille menjawab, "Kurang manis." Henry memesan, "Americano." Barista itu mengangguk dan berkata, "Boleh, encik," seolah-olah menerima pesanannya dan kepribadiannya serentak. Sementara menunggu kopi, Henry mengeluarkan telefonnya memeriksa masa, peta, segala-galanya untuk memastikan dunia berada dalam kawalannya. Tetapi apabila kopi tiba, dia meletakkan telefonnya di atas kaunter sejenak. Hanya sejenak fikirannya terleka, percaya bahawa di sini semuanya akan baik-baik saja. Mereka berjalan lagi. Henry mula bercakap lebih banyak. "Tidaklah sesibuk yang aku sangka." Kamil hanya mengangguk, tidak tergesa-gesa berkata, "Kan aku dah cakap." Dan kemudian, semuanya terhenti dengan satu ayat dari mulut Henry, dengan suara yang rendah dan pendek. "Telefon aku hilang." Wajahnya serta-merta pucat. Tangannya meraba setiap poket berulang kali. Dia cuba mengingati di mana dia meletakkannya, tetapi ketakutan membuatkan otaknya buntu. "Jangan panik," Camil memegang lengannya. "Kita kembali ke kedai kopi dulu." Henry mengangguk laju. Dia berjalan pantas, tetapi tidak berlari. Dia takut kelihatan hilang kawalan, itulah kelemahan terbesarnya. Dia tidak takut kehilangan barang. Dia takut kehilangan imej bahawa dia mampu mengawal hidupnya. Setibanya di kedai kopi, barista yang sama memandang mereka dan seolah-olah tahu apa yang berlaku. Dia tidak bertanya dengan kuat atau menunjukkan riak jengkel. "Telefon hilang ke encik," katanya lembut, lalu menunjuk ke dalam. "Sekejap ya, saya tolong tengokkan." Dia kembali dengan satu ayat yang Kamil ingat dengan jelas. Tadi ada pelanggan Melayu terjumpa. Dia dah tinggalkan pesanan. Katanya dia akan hantarkan ke kaunter barang hilang di stesen LRT berdekat. Henry tergamam. "Dia tolong hantarkan." Suaranya seolah-olah bertanya, adakah logik seperti ini wujud di dunia? Barista itu mengangguk. "Ya, kebanyakan orang Malaysia macam tu." "Sekejap saya telefon." Dia membuat panggilan pantas dalam bahasa Melayu,
kemudian memberitahu dalam bahasa Inggris, dia dalam perjalanan ke stesen. Dalam 15 minit lagi, telefon Encik akan ada di kaunter aduan. Perkataan dalam 15 menit lagi membuatkan Henry terdiam. Ia adalah kata-kata sebuah sistem ada masa, tempat, prosedur. Mereka menunggu. Henry tidak bercakap, hanya memandang lantai, seolah-olah sedang bergelut dengan kepercayaan lamanya bahawa barang yang hilang di negara asing bermakna hilang selamanya. Camille faham. Ini bukan sekadar telefon, ia adalah seluruh keyakinan dirinya yang tersimpan dalam peranti itu. Apabila tiba masanya, mereka ke stesen. Di kaunter barang hilang, seorang pegawai lelaki separuh umur tersenyum nipis. "Selamat petang, telefon hilang ya?" Dia meminta Henry mengisi borang ringkas. Tidak sampai 5 menit, seorang lelaki lain masuk membawa sebuah telefon. Dia memakai kemeja biasa, kelihatan sedikit letih, tetapi dia melangkah ke arah mereka dan melakukan sesuatu yang membuatkan Henry terpana. Dia menghulurkan telefon itu dengan kedua-dua belah tangan, menunduk sedikit, dan berkata dalam bahasa Inggris dengan lohat Melayu, "Maafkan saya jumpa nih, saya takut awak risau." Henry mengambil telefon itu seolah-olah menyambut kembali seluruh dunianya. Semuanya ada. Dia mengangkat muka untuk mengucapkan terima kasih, tetapi suaranya tersekat. Lelaki itu segera menyambung, "Tak apa, barang awak, saya cuma tolong." Henry cepat-cepat melangkah. "Tunggu, boleh saya beri sedikit wang sebagai ganjaran?" Lelaki itu menggeleng hampir serta-merta. "Tak perlu, Encik." Kemudian dia berkata dengan perlahan dan jelas, satu ayat yang menyepikan seluruh ruangan. "Kalau satu hari nanti telefon saya hilang, saya pun harap orang lain akan tolong saya macam ni." Ayat itu seperti tukul yang memecahkan dinding di dada Henry. Bukan untuk menyakitkan, tetapi untuk membenarkan cahaya masuk. Air mata mengalir tanpa sempat diseka. Dia berdiri kaku, seperti orang yang kalah. Tetapi sebenarnya dia sedang menang melawan ketakutan dirinya sendiri buat pertama kali. Camille berdiri di sebelahnya, matanya berkaca. Dia menangis bukan kerana telefon itu kembali, tetapi kerana melihat lelaki yang dicintainya mula menerima bahawa kebaikan tidak perlu riuh dan keselamatan tidak semestinya datang dari kawalan. Kadangkala, ia datang dari niat sebuah masyarakat untuk tidak menyakiti sesama sendiri. Terima kasih banyak-banyak," suara Henry bergetar. Lelaki itu tersenyum lembut dan menunduk sekali lagi. "Sama-sama. Semoga perjalanan Encik selamat." Semasa berjalan keluar dari stesen, Henry lama berdiam diri. Dia memandang telefon di tangannya seolah-olah ia bukan lagi peranti, tetapi satu pengajaran. Dan akhirnya, Henry bersuara perlahan, seperti satu pengakuan. "Aku selalu fikir kesopanan itu satu lakonan. Tapi hari ini, ia nampak seperti datang dari hati mereka." Camille menggenggam tangannya erat. Dia tahu, hanya satu malam di Kuala Lumpur telah melakukan sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh 1000 penjelasan. Ia membuatkan seorang lelaki mula percaya semula kepada manusia. Tetapi cerita ini belum berakhir. Kerana apabila kembali ke Perancis, Henry dan Camille akan berdepan semula dengan suara-suara sinis rakan mereka. Dan kali ini, mereka tidak akan diam lagi. Dan awak nampak kan? Valentina berkata lembut. Dia tidak membeli dengan lebih perlahan kerana teragak-agak. Dia menyusun keutamaan hubungan sebelum membuat keputusan peribadi. Ramai staf kami sangat kagum. Semakin saya mendengar, semakin saya nampak bahawa aliran Malaysia di ruang niaga bukanlah sekadar pandai berbelanja, tetapi satu bentuk penggunaan yang penuh kesedaran dan memberi ruang kepada orang lain untuk wujud bersama dalam rentak yang sama. Kedai itu bertindak balas dengan mengubah dirinya, bukan hanya untuk menjual lebih banyak, tetapi untuk menyokong tingkah laku yang lebih berkualiti. Valentina menceritakan, selepas memerhati pelanggan dari Malaysia, kedainya mula melakukan beberapa perubahan kecil. Papan maklumat produk yang lebih jelas, panduan tuntutan cukai yang lebih mudah difahami, melatih staf untuk bertanya keperluan pelanggan dengan lebih ringkas, dan bahkan mempelajari sapaan asas dalam bahasa Melayu seperti "Selamat datang" untuk mewujudkan kemesraan. Apa yang paling menarik, katanya di akhir perbualan, perubahan yang kami lakukan kerana pelanggan Malaysia ini sebenarnya turut membantu pelanggan dari negara lain. Semua orang membeli belah dengan lebih mudah, dan staf kami kurang penat. Saya berdiri memandang orang ramai di dalam kedai itu, dan satu fikiran menjadi jelas sekali lagi di minda saya, budaya yang baik tidak perlu mengisytiharkan ia sedang mengubah dunia. Ia hanya membuatkan sistem di sekelilingnya mahu menjadi lebih baik secara semula jadi.
Apabila saya keluar dari kedai itu ke Jalan Passeig de Gracia, cahaya petang mula melembut. Saya tidak lagi melihat sebuah bandar pelancongan yang penuh dengan aktiviti jual beli. Saya sedang melihat ekonomi sebuah bandar yang digerakkan sedikit demi sedikit oleh tingkah laku pengunjung, bukan dengan kuasa wang semata-mata, tetapi dengan cara menggunakan wang itu dengan budi bahasa, perancangan, dan rasa segan terhadap rentak orang lain. Dan ketika itu saya tahu, cerita ini sedang menuju ke satu titik yang lebih besar daripada sekadar kagum. Ia sedang menghampiri apa yang dipanggil perubahan piawaian bagi keseluruhan sistem bandar perlahan-lahan, tetapi jelas. Selepas itu saya tidak terus pulang ke pejabat. Saya berjalan ke sebuah kafe di daerah Example. Saya hanya berniat untuk berehat, tetapi mata saya terpaku pada satu pemandangan. Di sebuah meja, seorang wanita Malaysia sedang membuka komputer ribanya. Dia sedang bercakap dalam satu panggilan video, suaranya yakin, tetapi tidak terlalu kuat. Di sebelahnya, cawan kopi dan botol air disusun rapat ke tepi, seolah-olah tersembunyi dalam susunan itu niat untuk tidak mengganggu ruang bersama. Apabila perbualannya tamat, saya memperkenalkan diri. Namanya Aisyah, seorang profesional pemasaran dari Kuala Lumpur, sedang berada di Barcelona selama 2 minggu dalam mod yang dipanggilnya workcation. Ramai orang fikir workation ini kerja yang menghantui waktu cuti, katanya sambil ketawa kecil. Tetapi jika dirancang dengan baik, ia sebenarnya cara menggunakan masa yang lebih lembut. Perkataan lembut menarik perhatian saya. Ia perkataan yang sama saya dengar sebelum ini. Aisyah menjelaskan dia menggunakan perbezaan waktu sebagai kelebihan. Pagi di Barcelona untuk melawat, petang hingga malam untuk mesyuarat dengan pasukan di Kuala Lumpur. Saya merancang supaya tidak perlu stres di siang hari, katanya. Jika kita tidak berfikir lebih awal, kita akan kehilangan tenaga untuk perkara-perkara kecil. Dengan bersedia, otak ada ruang untuk kegembiraan sebenar. Ayat itu membuka satu kunci penting dalam fikiran saya. Mereka merancang bukan untuk mengawal hidup, tetapi untuk memulangkan ruang emosi kepada hidup. Tidak lama kemudian, seorang lelaki Malaysia di meja sebelah menyertai perbualan kami. Namanya Farhan, seorang pembangun perisian. Dia menunjukkan sebuah router mudah alih. Ini sama penting dengan pasport, katanya sambil bergurau. Tetapi apa yang diceritakannya seterusnya memperdalam pemahaman saya tentang aliran Malaysia. Farhan berkata, dia sentiasa menyediakan pelan sandaran untuk sambungan internet, bateri dan lokasi kerja. Bukan sebab saya suka kesempurnaan, katanya. Tetapi kerana kalau kita tidak bersedia, kita akan meminjam kesediaan orang lain tanpa sengaja. Contohnya, terpaksa sentiasa meminta bantuan staf atau membuat bising kerana menyelesaikan masalah pada saat akhir. Saya cuba elakkan itu. Saya terdiam. Penjelasannya mencerminkan teras yang sama. Persediaan bukan hanya untuk kecekapan pribadi, tetapi satu cara untuk tidak memindahkan beban kepada ruang bersama. Kemudian, seorang lagi wanita, Melati, seorang pencipta kandungan pelancongan, turut menyapa. Dia sedang menyunting video untuk pengikutnya di Malaysia. Saya bukan sekadar ulas tempat ini cantik, katanya sambil menunjukkan skrinnya. Saya juga beritahu waktu mana kurang sesak, apa yang perlu disediakan, dan sudut mana untuk ambil gambar tanpa mengganggu orang lain. Saya hampir tersenyum. Apa yang dilakukannya bukan kandungan pelancongan biasa. Ia adalah penyebaran aliran Malaysia dalam bentuk digital. Saya duduk di kafe itu lebih lama daripada yang dijangka, mendengar 3 orang rakyat Malaysia dari 3 bidang berbeza. Mereka semua merancang, tetapi tiada siapa yang bercakap tentang menakluki masa. Mereka bercakap tentang menjaga tenaga, menjaga suasana, dan menjaga rentak bersama dengan ruang yang mereka masuki. Apabila saya keluar dari kafe, satu ayat menjadi sangat jelas di kepala saya. Aliran Malaysia bukanlah teknik perjalanan, tetapi satu cara mengatur hidup agar diri sendiri lancar tanpa memberatkan orang lain. Dan itu menjadikan cerita ini jauh lebih besar daripada yang saya sangkakan. Keesokan paginya, saya kembali ke El Prat. Kali ini, Miguel membawa saya ke bilik kawalan aliran penumpang, satu ruang di mana kekecohan lapangan terbang diterjemahkan menjadi angka, peta, dan graf yang bergerak. Seorang lelaki bernama Enrico Navarro, seorang penganalisis pergerakan penumpang, menyambut kami. Dia seorang yang lebih percayakan data daripada perasaan. Miguel beritahu, awak dah lihat gambaran di lapangan, katanya. Bagus, kerana apa yang saya akan tunjukkan hari ini akan membuatkan awak nampak bagaimana butiran-butiran kecil itu sebenarnya sedang mengubah struktur aliran lapangan terbang.
Dia memaparkan dua set data perbandingan di skrin utama. Set pertama dari beberapa bulan lalu, set kedua dari tempoh terkini. Saya melihat laluan pergerakan penumpang dalam pelbagai warna. Ini corak biasa, kata Enrico, menunjuk ke set pertama. Banyak pergerakan berpatah balik atau berhenti di kawasan-kawasan sesak. Kemudian dia beralih ke set kedua. Dan ini corak kumpulan penumpang dari Malaysia. Apa yang berbeza? Saya nampak serta-merta. Laluan kumpulan dari Malaysia bukan lebih pendek, tetapi lebih jelas, kurang teragak-agak, dan hampir tiada perhentian di tempat-tempat yang biasanya sesak. Betul, kata Enrico. Perbezaannya bukan mereka berjalan lebih laju, tetapi mereka membuat keputusan lebih awal. Ini menghasilkan pergerakan yang lancar dan boleh dijangka. Dia menunjukkan data masa. Kumpulan penumpang dari Malaysia mengambil masa keseluruhan yang jauh lebih singkat. Tetapi yang lebih penting, mereka menghasilkan kurang ketidakpastian. Bagi lapangan terbang, kami bukan hanya takutkan orang ramai. Kami takutkan ketidakpastian. Apabila ada kumpulan yang sangat bersedia, rentak barisan menjadi lebih stabil. Perkataan ketidakpastian mengingatkan saya kepada semua yang saya lihat. Menyediakan dokumen sebelum beratur, berundur dari laluan. Tidak mewujudkan tekanan di kedai, semuanya mengurangkan ketidakpastian untuk sistem. Enrico menunjukkan data seterusnya yang lebih mengejutkan. Daripada penggunaan aplikasi lapangan terbang, kadar penggunaan ciri-ciri seperti anggaran masa menunggu dan peta laluan oleh kumpulan penumpang dari Malaysia adalah jauh lebih tinggi daripada purata. Ini bermakna mereka bukan hanya berdisiplin. Mereka menggunakan data untuk membantu membuat keputusan, katanya. Dan pada ketika itu, Miguel menyampuk, dan inilah bahagian yang mengubah lapangan terbang. Enrico memaparkan slide seterusnya. Ia bukan lagi tingkah laku penumpang, tetapi senarai penambahbaikan dalaman yang dibuat oleh pihak lapangan terbang baru-baru ini. Mengubah kedudukan papan tanda, menambah ruang persediaan di tepi barisan, dan menambah baik maklumat dalam aplikasi. Kami belajar dari corak kumpulan dari Malaysia dan bertanya kepada diri kami. Jika tingkah laku seperti ini mengurangkan geseran, bagaimana kami boleh mereka bentuk ruang agar penumpang lain lebih mudah melakukannya? Kata Miguel, nadanya kini penuh keyakinan. Graf terakhir menunjukkan data kepuasan pelanggan dan kecekapan keseluruhan selepas penambahbaikan. Angkanya tidak melonjak secara dramatik, tetapi ia stabil dan meningkat secara konsisten. Saya melihat graf itu lama. Saya sedang menyaksikan sesuatu yang jarang berlaku. Nilai budaya diterjemahkan menjadi hasil sistemik yang jelas. Sebelum saya keluar dari bilik kawalan, Enrico berkata, satu ayat yang saya tidak akan lupakan. Kebanyakan lapangan terbang cuba mengajar penumpang untuk menggunakan sistem dengan lebih baik. Tetapi kali ini, sekelompok penumpang sedang mengajar sistem untuk mereka bentuk dirinya menjadi lebih baik. Saya berjalan keluar dengan fail nota yang semakin berat, tetapi hati saya lebih tenang dan jelas. Saya tidak perlu lagi percaya bahawa aliran Malaysia itu wujud. Saya telah melihatnya dalam tingkah laku, dalam kata-kata pekerja, di kedai-kedai, dan hari ini saya melihatnya dalam data. Apa yang dahulunya tidak dapat dilihat seperti budi bahasa, persediaan, dan pertimbangan kini menjadi sesuatu yang boleh diukur. Dan itu mungkin bukti paling kukuh bahawa budaya yang baik bukan sekadar kata-kata, tetapi mampu mengubah struktur kehidupan awam secara nyata. Kesimpulan, saya duduk di sebuah bangku di luar terminal, memerhati orang ramai. Sebelum ini, apabila bercakap tentang pelancong yang baik, orang menggunakan perkataan seperti sopan, teratur, tidak bising. Tetapi selepas beberapa hari menjejaki cerita ini, saya rasa perkataan itu terlalu dangkal. Apa yang saya saksikan dari pelancong Malaysia bukan sekadar keteraturan, tetapi satu corak kehidupan di ruang bersama yang menggabungkan kesedaran, budi bahasa, kerengan, dan persediaan. Mereka bukan sahaja memudahkan perjalanan diri sendiri, tetapi mengurangkan geseran untuk pegawai, mengurangkan kesesakan barisan, dan mengurangkan beban emosi untuk kru kabin. Saya teringat kata-kata Lucia tentang tidak menjadi beban kepada ritma kolektif. Saya teringat Carmen, kru kabin, yang merasakan kerjasama yang diberikan. Saya teringat Valentina yang melihat pelanggan Malaysia mengutamakan hubungan. Saya teringat Aisyah yang merancang untuk memulangkan ruang emosi kepada hidup. Apabila semuanya digabungkan, saya mula faham. Aliran Malaysia bukan teknik perjalanan. Ia adalah sebuah budaya hidup. Budaya yang melatih seseorang untuk memikirkan kesan tindakannya terhadap ruang awam dan mengulanginya sehingga menjadi semula jadi.
Dan apa yang paling indah, budaya ini tidak kaku. Sebaliknya, ia dipenuhi dengan kelembutan, fleksibilitas, dan menjaga suasana sekeliling. Ia adalah kecekapan yang tidak dingin, ketepatan yang tidak melukakan sesiapa. Ia adalah disiplin yang ada kehangatan di dalamnya. Semakin saya berpikir, semakin jelas saya melihat apa yang berlaku di Barcelona. Ia bukan sekadar fenomena pelancongan, tetapi satu kitaran peningkatan taraf yang berlaku secara semula jadi. Pelancong Malaysia menggunakan sistem dengan berkualiti. Pekerja merasakan sistem lebih lancar dan lebih bertenaga. Lapangan terbang dan kedai menyesuaikan diri untuk menyokong tingkah laku baik itu. Pengguna lain mendapat manfaat dan mula meniru piawaian keseluruhan ruang itu. Perlahan-lahan meningkat. Ini adalah perubahan tanpa arahan atau kempen yang bising. Tiada siapa yang berdiri mengajar atau mengisytiharkan diri mereka sebagai contoh. Dan itulah yang membuatnya sangat berkuasa. Ia adalah kuasa lunak dalam bentuknya yang paling tulen, bukan memujuk dengan kata-kata, tetapi membuat orang lain mahu menyesuaikan diri kerana mereka melihat dengan mata sendiri bahawa cara itu menjadikan segalanya lebih baik. Saya memandang ke dalam bangunan terminal sekali lagi. Di sebalik pemandangan biasa itu, satu piawaian baru sedang terbentuk secara senyap. Piawaian yang membuatkan orang yang melihatnya mula bertanya kepada diri sendiri, jika aku bersedia sedikit lagi, jika aku menggunakan ruang ini dengan lebih memikirkan orang lain, adakah semuanya akan menjadi lebih baik? Saya bangun dari bangku. Hari pertama saya datang kerana ingin tahu apa yang aneh tentang pelancong Malaysia. Hari ini, saya pulang dengan jawapan yang lebih mendalam. Mereka tidak aneh. Mereka hanya mengamalkan sesuatu yang banyak masyarakat lain telah lupakan. Menggunakan kebebasan diri tanpa membuat orang lain menanggung kosnya. Keesokan paginya, saya berada di bilik mesyuarat editorial. Apabila saya selesai bercerita, ketua editor saya berkata, "Ini bukan lagi artikel pelancongan, Carla. Ini adalah cerita tentang bagaimana budaya mengubah infrastruktur bandar." Saya kembali ke meja saya, membuka dokumen baru, dan menaip tajuk perlahan-lahan. Revolusi senyap yang mengubah Barcelona, apabila budaya kembara Malaysia meningkatkan piawaian lapangan terbang. Sebelum menekan simpan, saya memandang keluar tingkap dan berfikir, mungkin perubahan terbesar dalam masyarakat tidak selalunya bermula dengan dasar atau teknologi. Mungkin ia bermula dengan orang biasa yang tahu bagaimana menggunakan ruang bersama dengan hati dan melakukannya berulang kali, sehingga dunia perlahan-lahan berubah mengikut rentak mereka dengan rela.